Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma Alhamdulillah, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung pengajian kitab Mustikah Hadis kita ini. Pada malam ni kita masuk bab yang ke-9. Dalam kitab tadi bab ke-9, tajuknya wajib bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu dan dalam mengerjakan sesuatu amal, ibadat atau taat. Tajuk dia, ya. Wajib bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu dan dalam mengerjakan sesuatu amal, ibadat atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Artinya, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, kita percaya dan kita mengharap pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Ayat menjelaskan, jadi amal soleh. Dan janganlah mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Jangan kita buat ibadat tu kita sekutukan dengan yang lain, ya, ataupun kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersama dengan yang lain, ya, tujuan yang lain, kan. Ayat 110 surah Al-Kahfi. Kemudian dalam ayat surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat panjangnya, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin." Hendaklah engkau menyembah, ya, Allah dengan mengikhlaskan. Ini inna anzalna, sungguhnya kami turunkan, ya, kepada kitab dengan hak, ya, dengan yang hak. Kemudian dia kata hendaklah engkau menyembah, fa'budillah mukhlishan, hendaklah menyembah Allah dengan mengikhlaskan kepadanya segala ibadat dan bawaanmu, ya. Jadi maksudnya segala ibadat kita kena ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya iaitu menuntut ilmu tadi, kena ikhlas ilmu agama. Kita mengerjakan sesuatu amal berkaitan dengan ilmu yang kita pelajari, ya, ataupun berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, hadis dalam kitab ini menguraikan hadis 33. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, qala, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Siapa yang mempelajari sesuatu ilmu dari jenis-jenis ilmu yang tujuannya untuk mencapai keredaan Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah. Sedang ia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapat sesuatu bahagian dari dunia, harta atau pengaruh, nescaya ia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat. Jadi tadi dia kata
Sesiapa yang mempelajari sesuatu ilmu dari jenis-jenis ilmu yang tujuannya untuk mencapai keredaan Allah, maksudnya dia niat tu untuk mencapai keredaan Allah, kan, ilmu. Kalau dia melainkan ataupun dia mendapat sesuatu bahagian itu daripada dunia, ataupun dengan ilmu itu dia untuk mendapat dunianya, harta benda atau pengaruh, kalau niat dia macam tu, maka nescaya dia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mudah kita faham. Maksudnya kalau kita belajar ilmu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapatlah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan kita itu, kan, dengan tujuan kita untuk apa? Untuk agama kita, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kan, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu itu, kita dapatlah nikmatnya. Tetapi Allah kata, kalau kau belajar ilmu agama itu, mempelajarinya melainkan untuk mendapat sesuatu bahagian dari dunia, belajar ilmu agama tapi nak dapat bahagian dunia, harta benda atau pengaruh, nescaya ia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat. Tu jelas, kita faham mudah, kan, macam tu. Kita tengok huraian dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud wa Ibnu Majah. Hadis yang ke-33 ini dia menerangkan tentang satu isu, dua isu lah, iaitu orang yang mempelajari ilmu agama dengan tujuan mendapat habuan dunia. Dia belajar ilmu agama, dia dapat habuan dunia. Jadi macam tadilah dia kata, maknanya istilahnya buruk padahnya, maksudnya lam yajid urfat jannah, maksudnya dia tak dapat mencium bau syurga. Jadi mana mungkin boleh masuk syurga, cium bau syurga pun tak dapat, kan. Tu ilmu agama yang dimaksudkan di sini, kan. Baik, huraiannya dia kata tiap-tiap perbuatan adalah dinilai menurut tujuan. Tujuan tu maksud niat lah. Tu yang sebutkan niat tadi, ya. Niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap satu amal itu disertai dengan niat. Pasti niat tu siapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada ganjaran ibadat di sana. Ibadat tu dapat pahala lah, banyak mana wallahu alam, tak tahu. Tapi dikatakan ibadat, ya. Jadi pasti dikira sebagai satu ibadat. Sebab apa? Sebab dia niat, ya. Niat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut tujuannya orang yang melakukannya. Maksud kalau dia buat benda itu dia niat, ya, dengan untuk tujuan dia lah, kita kata tujuan dia nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dia nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya macam itu, ya, maka dia dikatakan ibadat, ya. Ibadat. Walaupun niat tu ada niat khusus, ada niat yang umum, macam kita sembahyang tu khusus tiap-tiap kali solat kita kena niat, ya. Maghrib ke isya ke. Kalau sedekah niat juga, tapi tak perlu kita lafaz, ni saya niat aku sedekah, tak payah kita lafaz, kita sedekah sajalah, kan. Jadi kaedah. Jadi maksud walau bagaimanapun tujuan dia lah, matlamat dia, ya, matlamat dia. Dia buat tu kerana apa? Ya, kerana agama suruh. Paling mudah ya, agama suruh. Agama suruh bersedekah, agama suruh solat, agama suruh bercakap benar. Itu dia buat kerana benda itu. Ya, dikira ibadat. Sesuatu perkara yang dilakukan oleh dua orang dengan tujuan yang berlainan. Dua orang pun dia buat benda yang berlainan, maka berlainanlah pula nilainya. Kalau dia tu buat, nilai tu beza. Kenapa? Kerana tujuanlah yang mengandungi, mendorong seseorang melakukan sesuatu perbuatan itu. Kalau dia buat, kalau dua orang buat, kita katakan satu amal itu berbeza lah, ya, amalan itu. Ya, tujuan dia tu yang mendorong dia melakukan sesuatu perbuatan. Tujuan apa? Tujuan kerana untuk nak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, kan. Jadi kita buatlah benda tu, tak mengharapkan yang lain, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita buat begitu.
Kalau tujuan kerana apa? Kerana untuk nak dapat sesuatu kan, sesuatu. Jadi itu berbeza tujuan itu ya, untuk nak mendorongkan dia. Apa yang mendorongkan dia nak buat benda itu? Kalau dia mendorongkan dia nak buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya tadi itu, maka dia dikira ibadat, ada nilai pahala di sana. Ya, pahala tu tak kira lah berapa ya. Macam kita semayang tadi, kalau semayang seorang dapat 1, kalau semayang berjamaah dapat 27 darjat, lebih baik ya. Itu nilai lah kan, pahala, tapi ibadat ya kita lakukan. Itu dia kata tujuan dia, berdasarkan kepada tu tujuan. Kalau apa pun paling mudah kita kata tujuannya itu kalau untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dapat lah. Sebab itu dalam bab innamal a'malu niat hadis 40 mula-mula sekali bahas hadis ni, dia kata innamal a'malu binniyat innamal likumri'in ma nawa kan. Jadi amal tu dikira dengan niat. Kisahnya berlaku bila Nabi nak pindah daripada Mekah ke Madinah. Allah perintah Nabi pindah daripada Mekah ke Madinah, maka Nabi perintah pindah. Jadi ada sahabat yang pindah tu kerana perintah Nabi, kerana Nabi suruh pindah. Dia tinggal lah semua harta, kekayaan dia ditinggal. Kenapa? Kerana dia niat dengan Allah perintah. Maksudnya Nabi perintah, Allah perintah, dia pindah. Dia tak fikir pasal lain kan? Tapi ada juga yang dia pindah juga, dia pindah ikut juga. Tapi dia pindah tu kerana apa? Bukan kerana yang Nabi perintah tu. Dia pindah tu kerana dia nak ikut perempuan yang dia nak kahwin. Sebab perempuan yang dia nak kahwin tu pindah ya, Ummul Qais ya. Ummul Qais tu seorang perempuan, dia nak pindah, dia ikut Nabi pindah kan. Tapi hak yang berkenan dengan dia, nak kahwin dengan dia ni, ikut sama. Dia ikut bukan kerana dia ikut perintah Rasulullah, tapi kerana apa? Kerana dia ikut kerana pindah dengan Ummul Qais. Maka dia tak dapatlah bahagian pindah kerana perintah Allah kan. Dia dapat hanya pindah kerana nak berkahwin dengan Ummul Qais. Dia dapatlah kahwin dengan Ummul Qais, tapi dia tak dapatlah pahala pindah ke Madinah itu. Pahala pindah Madinah itu pahalanya macam pahala jihad. Dia katakan pahala pindah pada masa itu, dia kata pahala jihad, mengikut itu. Jadi dia tengok dia pindah tu, dia ikut Nabi kan, kita katakan nampak. Tapi niatnya itu kerana nak kahwin dengan Ummul Qais tadi, maka dia dapatlah berkahwin dengan Ummul Qais. Dunia dia dapatlah dia kahwin dengan Ummul Qais kan. Tapi niat kerana nak berjihad pindah ikut Nabi tu dia tak dapat. Tapi Ummul Qais tu dia pindah kerana apa? Kerana ikut Nabi. Bila dia ikut Nabi kan, dia berkahwin, maka dia pindah itu dapat pahala jihad pindah, maka dia dapat berkahwin untuk Ummul Qais. Okey, itu tujuan ya. Maksud tujuan itu bergantung kepada niat kita. Jadi ilmu agama sebagaimana yang sedia diketahui adalah dari Allah. Jadi ilmu tu, ilmu agama tu dari Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan beramal kerana Allah. Jadi ilmu tu daripada Allah, kemudian nak menjalankan perintah-perintah Allah dan beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam kita katakan ilmu solat kan, kita nak solat tu ilmu, maknanya berkaitan dengan solat yang Allah suruh kita solat. Ilmu berkaitan dengan solat, solatnya begini. Kemudian Allah perintah bila solatnya ni, kamu kena jalankan perintah itu, kena laksanakan solat itu ya. Kemudian beramal, buatlah solat itu. Itu. Jadi tak boleh itu seorang penuntut ilmu hendaklah membersihkan hatinya supaya ilmu dan amal yang diusahakannya sungguh-sungguhnya kerana Allah. Jadi bila kita tuntut ilmu agama maksudnya kan, ilmu agama, maka kita kena bersungguh-sungguh mendapat ilmu itu, kemudian kita bersungguh-sungguh buat beramalnya kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana kepentingan lain, bukan kerana kepentingan dunia. Kadang-kadang kita buat juga tapi ada kepentingan dunia ya. Keselitkan dengan kepentingan dunia ya. Di sana nanti ada dihuraikan ya. Ada kes-kes yang begitu, memang ada pun kes yang begitu. Jadi maknanya sungguh-sungguh kerana Allah, bukan kerana kepentingan dunia. Itu dia kata ilmu yang dikatakan
ilmu tu maknanya wajib bersikap ikhlas dengan ilmu, dalam ilmu dan amalnya. Kita kena bersikap macam itu sebagai orang yang berilmu, beragama. Kita kena ikhlas ya kepada Allah SWT, kemudian beramal. Ilmu kemudian diikuti dengan amal. Amal tu ditekankan kat sini sungguh-sungguh, bukan main-main ya, sungguh-sungguh kita amalkan. Nak jadikan dia sebagai satu ibadat. Menuntut ilmu dah jadi satu ibadat dah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimatun wa muslimatun. Hadis Nabi menyebut tuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dah dapatlah pahala wajib tadi itu, kan? Kita menuntut ilmu, kemudian kita dapat ilmu itu ya, kemudian kita beramal dengan ilmu itu ya, maka kita akan dapat lagi bahagian amalnya itu ya. Beramal tu yang akan bersama kita di hari akhirat. Ilmu tadi ya, kemudian kita amal, dan amal itu yang bersama kita di hari akhirat ya. Sebab itu dalam hadis yang lain dia kata, bila mati seseorang tu, bila jenazah tu dia bawa ke tanah perkuburan ya, maka ada 3 yang berlaku. Yang pertama, saudara mara kerabat ikut dia pergi ke tanah perkuburan. Yang kedua, harta pangkat dia juga ikut ya. Kalau tengok tentera, kalau kan ikut pangkat dia kan mau pergi kebumian sebagai tentera gitu kan. Kemudian amal dia ikut, amal yang dia buat tu ikut. Jadi kata dia, yang 2 yang mula-mula itu, harta, keluarga, anak, isteri tu balik, pangkat tu juga balik, yang tinggal hanya amal saja. Jadi ilmu yang disertakan dengan amal itulah yang dapat bersama-sama dengan dia di hari akhirat. Orang Arab kata ilmun bila amalin kasajaratin bila samarin. Ilmu yang ya bila tidak diamal macam pokok yang tak ada buah kan. Okey. Oleh itu dia kata seorang penuntut ilmu hendaklah membersihkan ya, hendaklah membersihkan hatinya supaya ilmu dan amal yang diusahakan sungguh-sungguh kerana Allah, bukan kerana kepentingan dunia. Dalam hadis yang kita baca ni, dia kata Rasulullah SAW telah menegaskan bahawa orang yang menuntut ilmu agama atau mendapat habuan dunia semata-mata ya, orang menuntut ilmu agama untuk mendapat habuan dunia semata-mata. Dia tuntut ilmu, dia nak dapat habuan dunia semata-mata, bukan niat dia tadi kerana beramal kepada Allah ya. Maka ia bukan sahaja tidak memasuki syurga, dia tak boleh masuk syurga, dia kata, bahkan tidak dapat mencium bau syurga. Dia tak boleh masuk syurga, dan bahkan dia kata bau syurga pun dia tak dapat. Itu Nabi nak jelaskan orang yang tuntut ilmu kerana dunia kan, kerana dunia. Kerana orang yang demikian telah menyeleweng agama Allah dan telah menjualnya dengan habuan-habuan dunia. Dia kata ilmu Allah itu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, tetapi dia menjualkan ilmu itu untuk habuan dia dekat dunia. Dia gunakan ilmu itu, agama itu, untuk dapat kepentingan hidupnya di dunia kan. Oleh itu dia kata sudah selayaknya dia menerima balasan yang seburuk-buruknya yang disebutkan tadi. Maksudnya seburuk-buruknya tu tak masuk syurga dan tidak dapat bau syurga. Kenapa? Kerana ilmu yang dia dapat itu dia manfaatkan untuk dunia sahaja. Sedangkan ilmu yang Allah tuntut itu, daripada ilmu Allah itu untuk diamalkan dan untuk akhirat. Ilmu itu untuk akhirat, bukan untuk. Jadi maka sebab bila sebut akhirat tu, niatnya tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat dia pergi berdua niat lah. Satu niat kerana Allah, satu niat kerana dunia. Kerana apa? Kerana habuan ini, kerana dapat ini kan, ilmu itu kan. Itu okey. Dalam pada itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pada itu janji balasan buruk yang tersebut dalam hadis ini, balasan buruk itu yang tak bau syurga dan tak masuk syurga, tak masuk syurga dan bau syurga pun tak ada kan, tidak ditimpakan kepada orang yang menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Tak kenalah kepada orang yang tuntut ilmu agama yang ikhlas. Ikhlasnya kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian dia beramal dengan ilmu itu bukan untuk dunia tapi untuk akhirat, kan? Untuk akhirat. Tapi belum untuk akhirat dapat bahagian dunia. Mana mungkin dapat akhirat tapi dia tak boleh buat dekat dunia sebab amalan nak kena buat dekat dunia baru boleh kita dapat di hari akhirat, kan? Kita kena buat amalan tu dekat dunia baru boleh kita dapat bahagian kita di hari akhirat. Jadi ilmu tu ya maksudnya digunakan untuk mendapat bahagian dunia dan juga bahagian akhirat. Itu yang dituntut sebenarnya. Kita doa pun macam tu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita doa pun macam tu, kita minta kebaikan dunia, kita minta kebaikan akhirat. Jadi ilmu tu untuk Allah bagi kepada kita untuk kita gunakan untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Dalam hadis lain disebut man arada dunya fa alaihi bil ain. Siapa yang nak dunia dia kena ada ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ain. Siapa yang nak akhirat dia juga kena ada ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang nak dua-dua. Maksudnya akhirat pun dia nak, dunia pun dia nak, akhirat pun dia nak. Maksudnya dia kena juga ada ilmu. Fa alaihi bil ilm. Ni kan nak dua-dua pun kena ada ilmu, kan? Tapi adakah kita nak akhirat saja? Kan? Ada kita nak akhirat saja? Tak, kita tak nak akhirat saja sebab kita nak dunia juga, ilmu dunia, sebab ilmu dunia ni boleh mencapai bahagian akhirat. Ilmu dekat dunia ni kita belajar, kemudian kita amalkan dekat dunia ni, walaupun dia bukan ilmu agama tapi ilmu yang lain, tapi kita akan dapat bahagian akhirat. Macam kita ilmu bercucuk tanam, kita tanam padi, kan? Kita dapat hasil dunia tanam padi. Tapi dengan hasil dunia tanam padi itu kita keluarkan zakat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Ini dapat bahagian akhirat. Itu. Jadi maksudnya kalau kita ilmu dunianya, sebab tu dalam ayat Quran itu wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Ayat yang sebenarnya dia jangan lupa bahagian kamu di dunia, kan? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dia kata, wala tansa nasibaka minad dunya. Utamakan akhirat itu, tapi jangan lupa bahagian kamu di dunia. Maksudnya bahagian dunia. Bahagian dunia ni akan dapat bahagian di hari akhirat. Kita selalu dengar orang kata, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ladang untuk akhirat. Ya, jadi kita duduk dunia, kita beramal, dia amalan itu kita kutip hasil amalan itu untuk apa? Untuk akhirat kita. Okey. Itu. Jadi maksudnya kalau orang yang tuntut ilmu tu dia kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak terkena lah yang disebutkan tadi itu. Tak ada lah dia kena bahagian yang kata dia tak masuk neraka, tak masuk syurga dan tak akan bau syurga. Mana kata padahnya dia tu maksudnya hukum yang teruk itu tak kena kepada dia. Kenapa? Kerana dia ikhlas. Sebab ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni utamanya ikhlas lah. Walaupun sikit, ya. Ikhlasnya Allah terima. Yang kedua, muttaba'an ni maksudnya dia ikut Nabi, ya. Dia apa yang Nabi buat dia ikut. Itu dia kata muttaba'an. Jadi dia akan dapat pahala, ya. Garanti dia dapat. Itu dah janji Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata menuntut ilmu agama dengan ikhlas, ya. Jadi maknanya ditimpa kepada orang yang menuntutnya. Dalam pada itu janji balasan buruk yang tersebut dalam hadis ini tidak ditimpa kepada orang yang menuntut ilmu dalam agama dengan ikhlas. Kemudian dia beroleh habuan dunia. Walaupun dia tuntut ilmu itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia dapat habuan dunia sebagai nikmat pemberian yang disegerakan Tuhan kepadanya. Dia dapat bahagian dunia. Dia tak ikhlas, dia tak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah bagi habuan dia, habuan dunia dia, kan. Mungkin pemberian tu Allah segerakan habuan dunianya. Maka orang yang demikian tidak dikeji oleh syarak. Syarak tak keji dia lah, ya, sebab apa? Sebab dia gunakan ilmu tu untuk kita kata
beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah bagi nikmat kepada dia. Kan? Bila Allah dapat nikmat kepada dia, Allah bagi nikmat kepada dia, maka dia dari segi syarak, maksudnya dia tak dikeji lah oleh syarak. Macam kita lah, kita mudah, kita dulu kita ingat kat sekolah dulu, kita kalau nak belajar, bapa mak kata kalau kamu nak belajar, kamu kena belajar. Kenapa kita nak belajar? Sebab bila kamu belajar besok kamu lulus, kamu boleh bekerja, dapat gaji. Contohnya macam tu kan, kamu kerja dapat gaji. Jadi gaji itu habuan lah. Habuan apa? Habuan kerana kita belajar tadi, ilmu tadi, habuan kepada ilmu tadi. Ilmu yang kita dapat tadi tu Allah bagi habuan kepada kita dengan gaji. Itu penilaian yang kita sebut, mungkin doktor ke, mungkin engineer ke, ya, macam-macam lah, ya. Dulu ada juga orang kata, kena jadi doktor, kena jadi engineer, kena jadi lawyer, kena jadi magistrate, baru boleh dapat, orang kata, gaji yang tinggi, kan. Kita katakan itu bahagian yang Allah nak bagi, kita katakan. Kalau hafal Quran, ya, kalau kita katakan mengaji agama ni, kita katakan tak kan, tak nampak kita gitu, diutamakan yang itu. Tapi tengok hari ini kadang-kadang orang yang agamanya ada, ya, dia joint venture lah, maksudnya dia mengajar agama, dia belajar, dia mengaji agama, kemudian dalam masa yang sama juga dia mengaji benda-benda yang lain yang berkaitan dengan fardu kifayah, tuntutan fardu kifayah dan sebagainya, matematik dan sebagainya. Jadi dia berjaya juga, maksudnya Allah bagi juga, kita katakan bahagian dia, ya, Allah bagi nikmat pemberian dia juga kepada mereka. Bahawa apabila Allah bagi nikmat pemberian itu, maka di sana dia akan dapat apa? Dia akan dapat, mana kata, ilmu yang dia dapat itu mungkin bukan ilmu agama, tapi ilmu lain, mungkin ilmu berkaitan dengan bintang, ilmu berkaitan dengan langit, dengan pohon dan sebagainya, dengan pembedahan doktor sebagainya. Di ilmu itu dapat diterjemahkan dalam agamanya, sebab dia ada ilmu agama, ya, digabung jalinkan dengan ilmu agama. Bila dia dapat gabung jalin dengan ilmu agama yang dia dapat itu, ya, maka itu lebih mantap lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mantap lagi. Tengok hari ni, dulu kalau kita kata kalau hantar anak ke sekolah Inggeris tu, bagus ni ada peluang lah untuk jadi magistrate dan sebagainya, kan, DO dan sebagainya, kan, kira masa depan cerah lah, kan. Dihantar ke sekolah agama ni tak ada, kan. Tapi hari ini bila hantar, ya, maknanya dalam sekolah, hantar ke sekolah agama, kena hantar ke sekolah kemudian dicantumkan lagi lah, ada sekolah menengah sekolah menengah agama, kan, yang dicantumkan dengan akademik dan sebagainya. Jadi kita tengok hari ini bagaimana lepasan daripada itu, lepasan daripada sekolah SMKA lah, kita katakan, ya, daripada sekolah-sekolah agama ni, kan, yang mana dalam sana ada akademik, dia juga belajar akademik, akhirnya dia jadi lawyer, tapi lawyernya berasaskan kepada agama, kan. Dia tak doktor, dosanya berdasarkan kepada agama. Jadi keimanannya itu lebih mantap, dari segi ibadatnya dan sebagainya lebih hebat lagi. Kenapa? Kerana digabung jalinkan ilmu agama dengan ilmu kifayah atau ilmu yang mesti dituntut dalam kehidupan dunia dia. Betul, ilmu dunia nak, ilmu akhirat nak, ya. Jadi kalau nak dua-dua, dunia dan akhirat, maka kedua-dua pun kena ada ilmu. Maka dicantumlah ilmu akhirat dengan ilmu dunia tadi. Kita kata sekolah SMKA lah hari ni, kalau Universiti Islam Antarabangsa, kan, kita kata hari ni, kan, dia keluar Universiti Islam Antarabangsa, kan, dan sebagainya. Jadi lepasan dari Universiti Islam semasa tu, budak-budak mana? Budak-budak SMKA, budak-budak yang ada asasnya tahfiz Al-Quran, budak-budak asasnya ada pengajian agama, kemudian dia belajar dengan ilmu akademik yang lain, dan di sana ilmu itu dapat dicantumkan, dapat diterjemahkan dalam diri dia, maka terbentuklah dirinya sebagai orang yang mana? Orang yang dunia hidup dia nak dunia dia hebat, dunia dia dapat, akhirat insya-Allah dia akan dapat juga. Jadi mana tengok daripada dunia yang dia buat untuk akhirat. Maksudnya dia, kalau kata dia jadi CEO lah, kita katakan CEO lah, seorang yang pengarah dan sebagainya, maka di sana kita tengok apa yang dia lakukan, mungkin
dapat, dia nikmat yang dia dapat itu mungkin dia buka kelas tahfiz ke, mungkin dia buka sekolah ke, mungkin dia menderma ke kepada yang lain dan sebagainya. Jadi itu jalan-jalan ke arah memantapkan ibadatnya lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kawan saya dia buka kelang, dia buka kelang di Beranang ni. Kelang apa? Kelang spare part Proton. Selalu dia datang berjamaah dekat sini. Waktu asar kadang-kadang nampak dia. Datuk, saya lupa nama apa dia kan. Ada dia. Kadang-kadang waktu maghrib ada juga sampai isya, kadang-kadang disampat baca surah Al-Mulk bersama dengan kita kan. Datuk tu ada kelang kat sana, sebuah kelang spare part Proton kan. Lepas itu tanya dengan dia apa dia pernah panggil saya untuk dalam bulan puasa untuk jadi imam tarawih lah, staff dia di Kelang tu kan, bagi tazkirah sikit lah dalam bulan Ramadan tu. Biasanya selidik dia, rupanya dia banyak buka kelas tahfiz. Dia buka kelas tahfiz di Ulu Langat satu, dan dia ada buka kelas di 3 kelas tahfiz dia dibuka berdasarkan kepada tanya, baguslah Datuk berniaga untung gitulah. Alhamdulillah banyak untung, dapatlah kita beribadat banyak-banyak. Dia kata dapat saya buka kelas tahfiz dekat sini, kat sini. Dia kata hasil keuntungan perniagaan dunia. Dunia dia dapat kan, akhirat wallahu alam tak tahulah, itu Tuhan akan tentukanlah. Tapi berdasarkan apa yang dibuat di dunia, pastilah kita nampak jalan-jalan tu dah menuju ke arah itu. Dia buka kelas tahfiz, dia buka macam-macam lah, dia sedekah dan sebagainya itu. Okey, seterusnya kita sambung lagi Jadi maksudnya dia tak dikeji lah, dari sudut itu dia tak dikeji. Ilmu tu dia manfaatkan kerana ia tidak menyeleweng agama Allah dari tujuannya yang sebenar kan. Dia tak menyeleweng, ilmu tu dia tak selewengkan daripada tujuan sebenar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Mengenaan hal ini, Imam Ghazali nak jelaskan kepada kita. Dia kata mengenai hal ini, Imam Ghazali dalam alim dan alim ulama yang lain, ulama-ulama yang lain telah membahagikan penuntut ilmu kepada 3 bahagian. Dia telah bahagikan orang yang menuntut ilmu ni, macam kita lah menuntut ilmu ni kan, 3 bahagian. Yang pertama dia kata orang yang menuntut ilmu kerana Allah tadi. Niat tu kerana Allah dan untuk keselamatannya pada hari akhirat. Niatnya tu kerana Allah dan nak mendekatkan dirinya dengan Allah. Macam tadilah, untuk nak mendekatkan diri dengan Allah, maka ia arah dari golongan orang yang berjaya. Ini golongan orang yang berjaya. Dia dapat golongan tuntut ilmu tu kerana apa? Kerana untuk keselamatan, untuk kerana Allah, untuk keselamatan dia. Sebab dengan ilmu itu dapat memberi petunjuk kepada dia, huda. Huda. Dapat beri petunjuk kepada dia. Petunjuk itu dapat menyelamatkan dia di hari akhirat. Itu yang dia nak, niat dia. Maka dia kata golongan ni orang yang berjaya. Tentulah dia katakan dia tuntut ilmu kerana Allah dan dia beramal ilmu tu untuk kerana Allah juga. Maka kerana Allah tu dunia dan akhirat. Dunia dia pun dia dapat, akhirat pun dia dapat kerana niatnya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau niat kerana Allah dulu, maka dunia akan dapat, akhirat sudah pastilah sebab niat kan. Tapi kalau niat kita untuk dunia, akhirat belum pasti. Alamat tak dapat. Kita niat dunia tak dapatlah untuk akhiratnya. Macam Ummul Qais tadi lah kita kata, dia pindah tu kerana apa? Kerana dia ikut Nabi. Dia ikut Nabi, niat dia tu antara untuk akhirat. Dia dapat dah akhirat. Kemudian dia berkahwin dengan orang yang nak kahwin dengan dia, maka berkahwin di dunia pun dia dapat berkahwin. Baik, kedua dia kata orang yang menuntut ilmu untuk mendapat kemuliaan. Bila orang tuntut ilmu nak dapat kemuliaan, dapat sanjungan, dapat pujian, dapat pangkat, kita katakan kebesaran dan harta kekayaan. Dengan ilmu tu dia boleh mengumpul harta kekayaan. Accountant lah kita katakan, ilmu bisnes, berniaga dan sebagainya, dapat mengumpul kekayaan, dapat dengan mendapat kekayaan itu, kemudian kemuliaan kekayaan itu Allah diberi nilai kepadanya juga dengan pangkat-pangkat kebesaran. Kalau hari ini Datuk, Tan Sri dan sebagainya. Kenapa? Kerana harta, kerana kemuliaan harta itu Allah nilai, dunia nilai. Dan dalam pada itu dia menyedari akan tujuannya yang buruk itu. Dia tahu ini tak bagus ni, tak bagus ni, tuntut ilmu ni dengan tujuan nak dapat
kekayaan, nak dapat harta, pangkat, orang puji dan sebagainya ni tak boleh, sebab Allah larang. Macam dia tahu tadi lah, yang tadi kan, niat tak boleh kan. Di orang yang demikian, jika dia bertaubat, dia buat benda itu tapi dia bertaubat kan, dan menyelamatkan diri daripada perbuatannya yang salah itu, maka dia akan termasuk dalam golongan orang yang berjaya juga. Maksudnya kalau dia buat itu kan, kemudian dia sedar diri, kemudian dia sedar, oh ini tak boleh kan, maka dia golongan orang yang berjaya kerana dia bertaubat. Sebab bila bertaubat ni Allah ampunkanlah taubatnya, dia tahu, dia sedar tentang kesalahannya kan, maka dia bertaubat, berjaya. Kerana orang yang bertaubat, dia kata dari gunanya dan dosanya, dari dosanya, orang yang bertaubat dari dosanya akan menjadikan dia sama seperti orang yang tidak berdosa. Maksudnya Allah terimalah taubatnya itu. Harap-harap Allah terima taubat. Sebab tu Allah suruh kita taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah suruh kita bertaubat. Kan? Allah suruh kita bertaubat. Bila suruh kita bertaubat, maka Allah terima taubat tadi, dia kata. Dan jika dia mati sebelum bertaubat, ataupun dia mati sebelum bertaubat, kan? Dia tahu benda tu, dia kata, tak betul ni, dia kata, aku kena bertaubat. Kan? Jadi dia nak bertaubat, tapi dia mati belum bertaubat, adalah ditakuti ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia masih dalam keadaan yang tak baik lah. Su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Itu dia kata mati dalam keadaan yang tak baik, banyak dosa tapi tak sempat nak bersempat nak taubat. Jadilah dia tahu dia tuntut ilmu ni untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia gunakan ilmu ni untuk dunia dia, untuk kemuliaan dia, untuk pangkat dia dan sebagainya. Dia tahu, tapi kalau dia sempat bertaubat, maka dia digolongkan dalam golongan orang yang berjaya. Tapi kalau tak sempat bertaubat, ini disebut kat sini, maka dia orang, maksudnya dia jadi orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, yang kita takutilah. Semoga dia kata Allah melindungilah kita daripada keadaan yang demikian itu. Kita tak nak dalam keadaan kesudahan yang buruk. Kita minta su'ul khatimah. Allahumma khtim lana doa dulu kita baca kan, husnul khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kita doa selalu itu. Itu dua golongan orang yang menuntut ilmu. Tiga golongan kan. Kemudian golongan yang ketiga, last kali golongan ketiga sebelum kita sambung, orang yang menuntut ilmu dengan tujuan mendapat harta kekayaan dan pangkat kebesaran dengan menyangka bahawa dia mempunyai kedudukan yang mulia. Dia duk perasan lah, dengan ilmu ni dia dapat pangkat, dapat harta, dan dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dia katakan begitu. Kerana dia berlagak ataupun seperti alim, dia berlagak seperti orang alim, pakaiannya, tutur katanya, maka orang yang demikian, dia kata orang yang golongan orang yang akan binasa, orang golongan binasa, kerana ia dihalangi dari bertaubat oleh sangkaan. Jadi dia tak, di atas dia tadi disuruh bertaubat, tapi dia dihalang untuk bertaubat oleh sangkaannya bahawa dia berada dalam keadaan yang benar. Jadi dia rasa dia okey, kan? Kenapa dia nak bertaubat? Dia rasa benar. Jadi ini dia binasa dalam keadaan ini. Orang ini binasa. Tiga golongan ini. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Aku nak qali haza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allah